bunyi loceng tu semakin jelas. Dalam takut-takut tu, Wati toleh sikit dan dari ekor matanya dia nampak sepasang kaki hitam pakai gelang loceng tengah menghentak-hentak lantai, betul-betul dekat belakang dia. Alulan loceng tu semakin rancak, degup jantungnya semakin laju. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ini saya akan kongsikan kisah Ayu yang tinggal di kondominium berhantu. Ada 5 kisah yang dia ceritakan. Boleh tahan, seram jugalah cerita ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia random shout out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout out pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Sesiapa yang nak join grup Telegram saya letakkan link kat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak Ayu merupakan seorang pelajar di sebuah kolej Islam di Kuala Lumpur sekitar tahun 2004 hingga 2007. Selama lebih kurang 3 tahun tu, dia menetap di asrama kolej yang berada dalam bangunan kondominium. Penghuni dalam kondo ni bercampur, ada pelajar kolej mereka, pelajar kolej lain, orang berkeluarga, orang bujang dan lain-lain lagi lah. Kondo ni dibina sekitar tahun 80-an. Tapi walaupun dah siap dibina, projek itu seolah-olah terbengkalai. Tak ada sesiapa yang menghuni dan dibiar usang atas sebab yang tak dinyatakan. Bila dah dibiarkan macam tu, mulalah berlaku kejadian yang tak diingini. Contohnya, pernah berlaku kes bunuh diri dekat situ. Hingga pada era 90-an, ada pemaju lain yang beli dan bangunkan semula. Kemudian dia dijadikan kondo dan dijual pada orang ramai. Gambaran tentang kondo ni ialah ianya sebuah bangunan dalam pagar yang ada pengawal keselamatan dekat pintu masuk. Kondo ni ada 11 tingkat. Tingkat paling bawah ialah G. Dekat situ hanya ada parking kenderaan. Tingkat 1 pun parking juga. Tingkat 2 ada kolam renang yang di hujungnya ada air terjun buatan. Ada gym, gelanggang squash, bilik serbaguna, dewan serbaguna, mini playground dengan sebuah kedai makan dan kedai runcit. Dekat tingkat 3 hingga tingkat 11 adalah rumah. Kondo ni ada 2 unit lift dan 1 unit tangga kecemasan. Apa yang Ayu nak kongsikan ni boleh diibaratkan macam kompilasi cerita pendek berkisahkan sekitar kondo ni je. Peristiwa ni terjadi pada waktu siang. Dalam bilik Ayu tu ada 4 orang, termasuk Ayu ni lah. Katil pula ada 2 buah, jenis double decker. Ayu tidur dekat atas. Bawah dia ialah AT. Katil satu lagi, tingkat bawah Iza, tingkat atas pula si Ina ni. Hari tu mereka tak ada kelas. Selalunya kalau hari cuti memang Ayu ni bangun tidur agak lambat. Lepas solat dia terus tidur. Pagi tu dalam pukul 10 pagi Ayu terjaga dan terdengar suara Iza dekat katil dia tengah humming. Jadi Ayu ingat dia ada geng lah dalam bilik tu. Entah lagu apa yang Iza nyanyikan, Ayu pun tak tahu. Tapi Ayu tak kisah sangat sebab Iza memang suka dengar lagu dari MP3-nya sambil pasang earphone, lepas tu ikut menyanyi walaupun tak sedap mana pun suara dia. Sesekali Ayu terdengar bunyi katil berkeriuk-keriuk. Tanda Iza tu bergerak-gerak lah atau beralih. Sedang Ayu asyik layan blues sorang-sorang sambil ditemani nyanyian sumbang si Iza ni, tiba-tiba suasana jadi sunyi sepi. Iza ni tidur balik ke? Beberapa saat kemudian, krek, pintu bilik Ayu dibuka dari luar. Iza masuk dengan kain tuala disanggul tinggi atas kepala. Dia baru siap mandi. Ayu dah cuak. Dia jenguk kepala, tengok katil Iza kosong
dan dah siap tersusun rapi. Katil Ina di bahagian atas memang kosong, katil Iti dekat bawah pun kosong juga. Maknanya dari tadi Ayu seorang diri dalam bilik tu. Ayu diamkan je, tak cerita pada Izzah. Beberapa hari lepas tu baru Ayu ceritakan pada kawan-kawan yang lain. Di hari yang lain pula terjadi pada kawan Ayu, Ella. Dia penghuni bilik 3. Rumah mereka ni ada 3 bilik. Bilik 1 master bedroom tu ada 4 orang. Yang bilik 3 ni Ella dengan senior dia, Kak Ani. Ella ni selalu tidur seorang sebab Kak Ani ni jenis jarang ada dekat rumah. Kak Ani selalu tidur rumah kawan dia. Kalau dah buat assignment sampai lewat malam tu, memang dia terus tidur je dekat rumah kawan dia tu. Satu malam tu macam biasa, Ella tidur sendirian. Sambil layan mata, dia dengar lagu dari radio. Masa tu lagu Bunga Angkasa, nyanyian kumpulan Terrarosa tu. Dekat-dekat nak sampai ke penghujung lagu tu, Ella terdengar suara nyanyian tu diikuti oleh suara perempuan yang lembut dan halus. Dari nak terlelap, Ella terus buka mata. Perasaan seram mula menguasai diri. Dahlah seorang dalam bilik tu, mana pula suara penyanyi perempuan tu datang. Cepat-cepat Ella tutup radio dan cuba pejamkan mata. Nasib baik suara tu tak muncul lagi. Ini cerita dari pakcik-pakcik pengawal keselamatan kondo tu. Kisah ni diceritakan oleh mereka sendiri pada salah seorang kawan Ayu. Maklumlah kawan Ayu ni jenis peramah sikit. Sambil balik dari kelas atau balik dari kedai makan tu, sempat lagi lah dia singgah interview Pak Gad dekat pondok pengawal tu. Kata Pak Gad, selalunya mereka tak akan keluar meronda bila jam betul-betul tepat pukul 12, iaitu 12 pagi dan 12 tengah hari. Sebab apa? Katanya kalau keluar waktu-waktu macam tu, memang padah yang menanti. Pukul 12 ni seolah-olah waktu keluarnya penghuni gaib. Senang cerita, Pak Gad yang keluar meronda akan diganggu. Pernah ada Pak Gad yang meronda tengah malam, terserempak dengan makhluk gaib tu. Waktu tu Pak Gad meronda dekat tingkat 2. Dekat tingkat 2 tu ada kolam renang dan di hujungnya ada air terjun buatan kan. Masa Pak Gad jalankan tugasnya, tiba-tiba dia terpaku pada sesusuk tubuh di hujung kolam. Siapa pula yang duduk bersantai tengah-tengah malam ni? Sedangkan sebelum pukul 12 lagi, kedai-kedai dekat tingkat 2 tu dah tutup dan lampu-lampu dimatikan. Pak Gad beranikan diri suluh sosok tu dan ternampak sosok yang duduk atas batu air terjun buatan tu berpakaian putih lusuh, berambut panjang, namun wajahnya tak kelihatan. Menggigil kepala lutut Pak Gad tu. Tanpa buang masa, dia berlari tinggalkan tingkat 2 tu. Lift kondo ni dengan bilik sampah pun ada ceritanya juga. Berhadapan dengan lift ni ada tangga kecemasan, dan macam biasa, tangga kecemasan memang ada pintu. Manakala di sebelah sisi pintu tangga tu ada satu bilik. Dalam bilik tu ada tong sampah besar. Setiap tingkat memang ada tong sampah tu. Senang nak buang sampah. Sebenarnya lift ni agak pelik sikit sebab kerap sangat berhenti di satu tingkat kondo ni walau tak ada siapa yang tekan butang tingkat tersebut. Tingkat berapa Ayu dah lupa, tapi mungkin tingkat 3 atau tingkat 5. Dan di tingkat tersebut agak suram dan sunyi sebab banyak rumah dekat tingkat tersebut tak berpenghuni. Lift tu kerap sangat berhenti dengan sendiri dekat tingkat tu, lebih-lebih lagi waktu malam atau waktu-waktu sunyi. Pernah beberapa kali juga Ayu alaminya sendiri. Satu malam tu, Ayu dan kawan-kawan pulang dari makan malam. Mereka naik lift. Bila dekat tingkat tu, ting, loceng berbunyi dan pintu terbuka, tapi tak ada sesiapa yang masuk. Mereka terdiam. Malah waktu tu kawan Ayu, si Ella, nampak berubah wajahnya. Memang Ella ni ada sedikit kelebihan. Matanya senang nampak kalau ada kelibat makhluk halus. Sampai dekat rumah, baru Ella beritahu sebenarnya ada benda yang masuk waktu lift terbuka tadi. Mujurlah dah sampai rumah baru Ella buka cerita. Peristiwa lain pula, mereka balik dari makan malam juga. Ayu nak tekan butang lift. Belum sempat dia tekan, ada lintasan kelibat setinggi kanak-kanak 4 tahun melintas laju depan dia. Ayu terus elak dan agak tergamam sebab jadi sepintas lalu laju dan kelibat tu seolah-olah bayangan hitam. Kawan Ayu pelik. Dia tanya Ayu mengelak apa. Ayu hanya gelingkan kepala dan dia tergelak. Mungkin lawak tengok aksi Ayu tadi kot. Satu lagi pengalaman Ayu dekat lift pada hari siang. Masa tu nak ke kelas. Macam biasa, Ayu jenis yang lebih laju berjalan dari kawan-kawan dia. Jadi dialah yang sampai dulu dekat lift. Ayu dah tekan butang lift dan tanpa menoleh, Ayu dengar bunyi kasut kawan-kawan dia menapak ke arah lift.
Satu dah sampai sebelah dia, dua berdiri sebelah kawan dia yang tadi, tap. Yang ketiga berdiri agak ke belakang dari Ayu, dekat hujung dinding. Ayu tak menoleh pun, cuma dengar bunyi kasut je berhenti dekat situ. Pintu lift terbuka, Ayu masuk, diikuti dua kawan dia yang lain. Tapi mana lagi seorang. Ayu menjenguk dari dalam lift. Dua kawan Ayu ni heran, kemudian tanya Ayu, tunggu siapa? Ayu kata, kan tadi ada seorang lagi yang datang dekat lift. Mereka berdua kata tak ada, hanya mereka je yang keluar rumah tadi. Tanpa berlengah, terus Ayu tutup pintu lift. Entah-entah si pemilik kasut ketiga tu dah masuk dalam lift. Wallahu a'lam. Hal bilik sampah pula dari cerita kawan dia yang tinggal dekat tingkat lain. Tingkat dia tu kecoh kisah bayi berdarah dekat bilik sampah. Ada yang pernah terserempak. Ayu panggil Aida je. Ini kisah Aida. Pada malam tu, Aida keluar dengan menjinjing plastik sampah di tangan nak buang sampah dekat bilik sampah tu. Walaupun hari dah malam, tapi dia tak fikir bukan-bukan sebab jarak antara bilik sampah tu dengan rumah dia tak jauh mana pun. Masa nak sampai dekat bilik sampah tu, Aida ni terdengar bunyi bising. Aida amati betul-betul. Rupanya bunyi tu datang dari arah bilik sampah tersebut. Bunyi macam ada orang tengah selongkar sampah. Pintu bilik sampah yang tertutup tu Aida buka perlahan-lahan, dan alangkah terkejutnya dia bila nampak seorang bayi tengah bergayut dekat tong sampah 4 segi yang besar tu. Lebih mengerikan lagi bila diamati, bayi tu hanya berkain lampin yang berlumuran darah. Anak siapa pula main dekat tong sampah malam-malam buta ni? Tak tunggu lama, Aida terus cabut lari. Dibiarkan je sampah dia bertaburan dekat situ. Lepas kejadian tu, ada lagi beberapa orang yang terserempak dengan bayi tu. Ada juga yang hanya terdengar bunyi tong sampah diselongkar. Jadi mereka batalkan niat untuk buka pintu bilik sampah tu. Ini kisah kawan Ayu bernama Wati. Dia ni salah seorang penghuni yang tinggal dekat tingkat bilik sampah yang berhantu tu. Kisahnya, satu malam dia dan kawan serumahnya turun pergi makan malam. Mereka lepak dekat kedai makan tu sampai lewat malam. Masa nak pulang ke rumah tu, kawan dia ni naik dulu sebab Wati ada hal yang nak dibereskan. Lepas selesai, Wati terus bergegas ke lift. Dia mula rasa seram sebab tengok jam dah dekat pukul 12.30 malam. Hatinya mula berdebar. Ting, bunyi lift dan pintu terbuka. Dia melangkah masuk dan tekan butang lift. Sampai ke tingkat misteri tu, ting, pintu lift terbuka dan macam biasa, tak ada sesiapa yang masuk. Sudah. Dalam hati menyesal pula sebab biarkan kawan dia pulang dulu tadi. Pintu lift tutup dan lift bergerak naik. Dia rasa pergerakan lift tu terlalu perlahan. Malah yang lebih menakutkan, tiba-tiba Wati terasa macam ada angin panas menyapa tengkuknya dan suara mendengus sambil bernafas dekat telinga. Sedangkan masa tu hanya dia seorang je dalam lift. Wati cuba abaikan gangguan tu sambil berdoa supaya cepat sampai ke tingkat rumah dia. Namun nasibnya memang malam tu dia terdengar bunyi loceng pula. Bunyi loceng tu macam bunyi loceng yang selalu dipakai oleh penari dalam filem Tamil tu. Cing 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 yang pakai dekat kaki tu. Bunyi loceng tu semakin jelas. Dalam takut-takut tu, Wati toleh sikit dan dari ekor matanya dia nampak sepasang kaki hitam pakai gelang loceng tengah menghentak-hentak lantai, betul-betul dekat belakang dia. Alulan loceng tu semakin rancak, degup jantungnya semakin laju. Ayat-ayat suci Al-Quran cuba dibacanya, tapi habis berterabur lintang pukang. Ting, lift berbunyi dan pintu terbuka. Tanpa berlengah lagi, Wati buka langkah 1000. Dia lega sebab dapat keluar dari lift puaka tu. Namun kelegaannya hanya untuk beberapa saat. Bila berada depan pintu rumah dia, baru Wati sedar yang dia tak bawa kunci rumah dan handphone tadi. Puas dia panggil, bagi salam, panggil kawan-kawan dia. Seorang pun tak menyaut. Dia ketuk pintu rumah dia bagai nak gerak. Tak ada siapa peduli. Entah berapa lama dia berusaha, barulah ada kawan dia buka pintu. Wati terus masuk ke dalam rumah dengan keadaan menggigil. Bila ditanya kenapa, Wati ceritakan kejadian tadi. Lisa, salah seorang kawan serumah Wati yang matanya boleh nampak makhluk gaib, cakap benda tu sebenarnya dah masuk sekali dengan Wati dan sekarang berlega dalam rumah. Masing-masing ketakutan dan mereka ambil keputusan untuk buat bulatan dekat ruang tamu dan baca Yasin sama-sama sebagai usaha untuk halau benda tu dari rumah mereka. Pintu sliding balkoni tu dibuka luas dengan harapan yang sesat akan keluar dari situ.
Puas baca Yasin, malangnya, kata Lisa, benda tu masih berlega-lega dekat sekeliling mereka. Nita yang duduk berhadapan dengan laptop yang tak terpasang terpandang dari skrin laptop yang gelap tu. Sesuatu melintas dekat belakang dia. Makhluk berpakaian putih. Akhirnya salah seorang dari mereka cuba telefon seorang ustaz dan dapatkan bantuan. Keesokan harinya ustaz datang dan halau makhluk tu dari rumah mereka. Barulah lega hati mereka. Peristiwa ni berlaku beberapa minggu lepas kisah si gelang loceng tersesat dekat rumah kawan Ayu, si Wati tu. Menurut Wati, si gelang loceng tu serupanya jelmaan gadis India yang pernah mati bunuh diri dekat kondo tu satu masa dulu. Selalunya dia hanya ganggu orang lelaki sebab dendamnya pada lelaki, tapi kalau ada sesiapa yang lalu waktu dia berada dekat kawasan tu, tak kira lelaki atau perempuan, kalau dia berkenan nak ganggu, maka jadilah mangsa pilihannya. Itulah cerita asal usul si gelang loceng tu. Kehidupan mereka berjalan macam biasa. Tibalah malam minggu. Ayu dan kawan-kawan serumah dia berkumpul dekat ruang tamu. Mereka cuma lepak-lepak sambil bersembang. Maklumlah zaman tu bukan zaman gadget canggih macam sekarang ni. Hanya yang betul-betul mampu je dapat pakai laptop. Telefon bimbit pun paling canggih pun telefon sabun. Jadi masa yang terluang tu mereka gunakan untuk bersembang sesama sendiri. Punyalah seronok bercerita dari satu topik ke satu topik yang lain. Masa terus berlalu. Jam dah beranjak ke tengah malam. Ada di antara kawan-kawan Ayu ni yang mengantuk dah beransur-ansur masuk tidur. Tinggallah Ayu dan beberapa orang lagi yang masih galak bersembang. Masa tengah asyik bercerita tu, tiba-tiba Ayu terdengar cing, cing. Dia terdiam. Aku salah dengar ke? Kawan-kawan Ayu pun pasang telinga juga. Rupa-rupanya mereka pun dengar juga. Mereka saling berpandangan. Cing, cing, cing. Bunyi itu kedengaran lagi. Kali ni bunyinya macam semakin dekat dengan rumah mereka. Anehnya, kalau manusia biasa, kenapa berjalan seolah-olah langkah disusun atur satu demi satu, lambat-lambat, tapi berentak senada. Jantung makin berdegup kencang. Bunyi itu semakin hampir dan tiba-tiba dia berhenti depan pintu rumah mereka. Senyap. Tak ada lagi bunyi tu. Serentak mereka bertempiaran masuk dalam bilik masing-masing sambil menjerit. Ayu dan Izzah berlari menuju ke bilik mereka. Iti yang dah tidur lena tu terjaga dan terpinga-pinga tengok mereka dalam ketakutan. Izzah waktu tu terlalu takut dan nyaris-nyaris nak kena histeria. Dia menangis dan beria-ria sebut perkataan tu. Takut, takut, takut sambil tekuk telinga dan pejam biji mata dia. Iti yang tak tahu cerita hanya suruh dia bertenang sambil peluk bahu Izzah dan baca ayat kursi. Kali ni Izzah dah tenang sikit. Kawan-kawan yang lain pun dah berkumpul dekat bilik Ayu sebab terdengar suara Izzah yang menangis-nangis tu. Keadaan agak terkawal dan suasana agak sunyi. Tiba-tiba bunyi loceng tu kedengaran lagi. Cing, 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 cing. Tapi semakin jauh dan terus hilang. Lepas rasa lebih tenang, baru mereka ceritakan apa yang terjadi kepada Iti dan kawan-kawan yang lain yang tidur awal tadi. Kata mereka, itulah berani sangat bersembang bukan-bukan tengah malam. Yang pasti, akhirnya mereka bertemu juga dengan si gelang loceng. Walau tak nampak dirinya, tapi bunyinya pun dah cukup menyeramkan. Alright, sampai sini video untuk hari ini. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.